sebenarnya apa yang diinginkan oleh MACC dengan memanggil Puan datang ke MACC? Karena ini apakah berkaitan dengan case corruption atau apa? Tadi itu panggilan saya ke MACC ialah mengenai dia berkata beberapa statement yang dikeluar di dalam local daily, local sosial khabar di Malaysia pada hari bulan Selasa. Dan dalam statement ini yang dikeluar, mereka kata ada beberapa isu mengenai korupsi atau rasuah. So MACC panggil saya nak buat interview mengenai statement dan nak mendapat beberapa informasi tentang itu. Tetapi saya tidak buat statement kepada local daily masa itu. Ya, saya buat statement pada hari bulan Rabu. Ya, dan statement itu dikeluar pada semalam. So saya nak tahu dia nak membuat interview tentang apa yang sebenarnya. Itu saya akan buat klarifikasi bila ada perjumpaan dengan officer. Tapi Puan Irene pernah cakap bahwa majikan di Malaysia boleh membeli merasuah. Itu apakah itu case yang itu yang apa saya dalam pengalaman kita ada beberapa aspek di mana pekerja migran menghadapi beberapa masalah. Satu. Kedua, beberapa organisasi dan juga tenaga wanita sudah berbangkit isu masalah pekerja migran dan juga ada berkaitan dengan korupsi. Itu sudah bangkit, tak ada yang baru-baru saya bangkit. Ya. Tetapi sampai sekarang apa sebab tidak ada yang sepertinya sistem yang baik, sistem perlindungan dan mekanisme yang belum ada untuk menyelamatkan, untuk ada satu suasana yang selamat untuk pekerja migran. Puan, apakah Puan akan mengambil kembali pernyataan sebelumnya dalam akhbar di Indonesia maupun di Malaysia? Di akhbar Indonesia, bila Jakarta Post ada interview dengan saya ada cakap Malaysia tidak ada satu tempat selamat untuk pekerja migran. Itu saya cakap kerana kita terima beberapa kes tentang pekerja pembantu rumah atau pekerja rumah tangga dari Indonesia, dari Cambodia, di mana mereka ada menghadapi banyak masalah yang sangat teruk, mana gaji tak bayar, pukul, dianiaya dan tidak bagi makanan yang cukup juga, dan ada juga perkosaan seksual yang berlaku. Semua itu ada suasana yang tak selamat untuk pekerja migran. Saya bagi isu dan dua negara, satu negara Indonesia dan negara Cambodia sudah haramkan atau tidak memberi benar menghantar pekerja rumah tangga untuk Malaysia. Bila dua-dua negara sudah ambil keputusan macam itu, Malaysia mesti menilaikan sistem di Malaysia adakah memberi perlindungan atau tidak kepada hak-hak mereka. Tetapi tidak buat sampai sekarang. Itulah masalah yang besar. Ya. Dan kedua, saya juga cakap ada juga banyak kes di mana ada isu-isu bila mereka akan membicarakan kes di mahkamah untuk mendapat keadilan, itu pun tidak boleh kerana walaupun ada undang-undang pekerja, tetapi mereka susah nak gunakan atau pakai itu undang-undang kerana undang-undang immigration atau dasar-dasar immigration tidak
membenarkan mereka teruskan kes. Kerana pasport ditahan oleh majikan. Kedua, majikan boleh membatalkan permit kerja bila masa-masa. So, bila mereka mengambil kes ke mahkamah, majikan membatalkan permit kerja. So, bila itu berlaku, status mereka adalah jadi status partika atau tanpa izin duduk di Malaysia. Okey, bila mereka ada itu status, apa yang berlaku ialah immigration memberi kebenaran kepada mereka untuk duduk 3 bulan saja. Masa itu mereka mesti bayar PAS special atau PAS khas dan bayar RM100 walaupun mereka tidak ada duit. Ya. Lepas 3 bulan kalau kes itu tidak habis, apa yang berlaku ialah mereka paksa dibalik. Kerana tidak ada status untuk duduk di Malaysia. Dan kita tahu dalam pengalaman kita, sekurang-kurangnya kes di Mahkamah Buruh mengambil sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya, untuk investigasi dan macam mana mereka boleh dapat keadilan? Ya, kalau tidak boleh dapat keadilan, itu saya boleh cakap adalah kita membela satu sistem eksploitasi. Dan itu terus dijalankan dalam 2 tahun lalu. Dalam kes-kes yang kita terima, 60 ke 70% mereka mengambil keputusan untuk balik kerana tak boleh duduk. Selain dari itu, mereka tidak boleh kerja bila nak dapat keadilan. Macam mana nak mereka tanggung diri? Ya. So, kalau tidak dapat boleh duduk, tidak dapat bekerja, mana boleh dapat keadilan? Itu soalan saya. Puan, ini pertanyaan terakhir dari saya. Tapi pernyataan Puan di berbagai media di Indonesia maupun di Malaysia dikutip, itu membuat marah bagi sebagian warga Malaysia, terutama pemerintah Malaysia. Bahkan pun dicantarkan sebagai unpatriotik, tidak patriotik terhadap komentar Puan sendiri. Kalau mereka marah, mereka mesti marah tak ada kepada saya yang bangkitkan isu. Saya sebagai seorang aktivis, itu peranan saya. Dan mereka mesti menghormati peranan saya sebagai aktivis dan sebagai human rights defender. Kedua, mereka mesti meneliti sistem perlindungan. Kritik itu mesti membawa mereka kepada mengkritikkan sistem yang ada untuk melindungi hak-hak pekerja atau tidak. Kalau sistem itu kalah, kerajaan mesti membetulkan sistem. Tak adalah meneruskan sistem. Ya, itu sangat. Misalnya, pasport itu di dalam majikan. Bila pihak penguatkuasa bertemu dengan pekerja imigran tanya pasport, mereka tidak ada pasport. Mereka ditangkap atau kalau tak ada tangkap, minta duit untuk melepaskan mereka. Beberapa pekerja migran ada cakap sama kita, tapi mereka tidak boleh memberi nombor pegawai kerana mereka pakai jaket tutup semua itu ID. Bila pekerja juga berani tanya, dia kena dipukul. Macam mana nak membawa bukti? Itu masalah. Ya, dan walaupun civil society minta dia ada special commission untuk membawa independent komisi untuk membawa aduan kepada pihak polis, pemerintah Malaysia tidak terima itu. Sampai hari ini tidak itu IPMC. Apa sebab? Kalau Malaysia nak ada satu sistem yang ada integriti, mesti mengujuk itu mekanisme. Tapi IPMC tak sampai hari ini. So, mana ada jalan untuk kita membawa bukti? Puan, ini paling terakhir pertanyaan saya. Puan begitu giat memperjuangkan hak-hak kerja asing di Malaysia. Mengapa Puan melakukan? Mula-mula pekerja asing ialah seorang manusia. Kedua, mereka
datang di sini cari makan. Dan kita perlu mereka untuk membina ekonomi kita dan negara kita. So kita mesti menghormati hak-hak mereka. Ketiga, saya juga produk imigran. Ibu bapa saya datang dari India, bawa oleh British, kerja di sini. So saya tahu dan saya ada perasaan. Dan saya percaya semua orang manusia ialah datang dari Tuhan dan semua orang ada hak yang sama dan itu tanggungjawab saya untuk membela hak mereka. Terima kasih, Puan.